Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk sesi kali ini saya ingin bincang iaitu untuk semester 1 sejarah dan perkembangan bahasa Melayu, iaitu bab yang pertama dalam bahagian A. Okey, sebelum ni dalam sesi saya lepas saya telah menguraikan sukatan pelajaran untuk semester 1. Okay, sebelum tu bagi siapa yang baru mengikuti channel saya ni, bolehlah ikuti channel saya. Saya Cikgu Ismail. Boleh view video saya, like, share dan juga subscribe. Jadi untuk sesi kali ini saya ingin menjelaskan untuk bab yang pertama, iaitu sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. 1.1 asal usul bahasa Melayu. 1.1.1 konsep Melayu. Okey, jadi untuk konsep Melayu ni kita boleh pecahkan kepada 3. Yang pertama saya huraikan dahulu dari segi definisi awal. Konsep Melayu dari segi definisi awal. Okey, dikaitkan dengan istilah kawasan atau kerajaan antara bukti sejarah M. Ptolemy menggunakan istilah Maleokolon dalam geografik sintaksis sekitar tahun 100 hingga 150 Masihi yang merujuk Tanjung Kuantan di utara tanah Melayu. Okey, kitab Hindu Purba Purana istilah Malaya Diva merujuk Pulau Sumatera. Okay, bagi definisi awal juga bukti catatan pengembara Cina antara tahun 644 Masihi hingga 645 Masihi. Zaman dinasti Tang mengandungi istilah Moloyu. Moloyu. Seterusnya catatan rahib Buddha 675 Masihi Aising menggunakan kata Moloyu tentang kerajaan Melayu di Sungai Batang dan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Aising mendapati bahawa bahasa yang dituturkan di Sriwijaya ialah bahasa Kunlun. Bahasa Kunlun ini merujuk kepada bahasa Melayu kuno. Okay, ini konsep Melayu dari segi definisi awal. Seterusnya, konsep Melayu dari segi etimologi, iaitu etimologi ini berdasarkan kajian asal-usul dan makna perkataan. Okay, perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malaya yang merupakan singkatan bagi perkataan Himalaya. Wendertuk Melayu bermaksud menyeberang. Okay, Batu Bersurat Bukit Gombak 1, Sumatera Barat, terdapat kata Malayapura yang bermaksud kota Melayu atau kerajaan Melayu. Dari segi etimologi juga, bahasa Jawa kuno iaitu perkataan Melayu bererti mengembara, iaitu orang Melayu dikatakan berasal dari Yunan, berpindah ke selatan, menyeberangi Selat Melaka sehingga mendarat di Pulau Sumatera. Itu konsep Melayu dari segi etimologi. Okey, seterusnya konsep Melayu dari segi bangsa. Okay, berikut ialah istilah Melayu yang merujuk kepada bangsa. Okay, kajian awal bangsa Melayu. Nenek moyang orang Melayu yang berasal dari Asia Tengah sebagai Melayu Deutero, iaitu tahun 1500 Masihi, dan Melayu Proto tahun 2000 Masihi. UNESCO 1972. Melayu merujuk kepada suku bangsa Melayu di Malaysia, Thailand, Indonesia,
Filipina, dan Madagaskar. Kolin, suku bangsa serumpun di Nusantara yang mempunyai kesamaan warna kulit, bentuk badan, pakaian, adat resam dan upacara. Manakala konsep Melayu di segi bangsa, Perlembagaan Persekutuan Perkara 153, orang Melayu menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Itu konsep Melayu di segi bangsa. Okey, seterusnya bagi bab sejarah dan perkembangan bahasa Melayu 1.12, salah silah bahasa Melayu, iaitu susul galur bahasa Melayu menggunakan faktor usia sebagai kriteria untuk memeringkatkan bahasa. Okay, kita lihat salah silah bahasa Melayu berasal daripada filem bahasa Austris. Filem bahasa Austris. Filem ni maknanya bahasa yang berumur 5,000 tahun dan ke atas. Okay, filem bahasa Austris. Okey, daripada filem bahasa Austris ada 3 rumpun, iaitu rumpun Austroasia, rumpun Austronesia dan rumpun Tibet Cina. Okay, rumpun ialah bahasa yang berumur 2,500 hingga 5,000 tahun. Okay, ini rumpun Austroasia, rumpun Austronesia, rumpun Tibet Cina. Okey, kita lihat rumpun Austronesia ini wujud 2 pecahan rumpun, iaitu rumpun Austronesia Barat, rumpun Austronesia Timur. Okey, daripada rumpun Austronesia Barat telah berpecah kepada keluarga Nusantara. Okey, keluarga ni umur 2,500 tahun dan ke bawah. Okey, daripada rumpun Austronesia Timur terdapat 3 keluarga yang wujud daripada rumpun Austronesia Timur, iaitu keluarga Melanesia, keluarga Melanesia, keluarga Mikronesia, keluarga Polinesia. Okey, bagi keluarga Melanesia, bahasa-bahasa yang daripada keluarga Melanesia ialah Fiji, Irian, New Guinea, New Caledonia, Halmahera. Manakala untuk keluarga Mikronesia, Mariana, Marshall, Gilbert dan Carolina. Keluarga Polinesia itu keluarga umur bahasa 2,500 tahun dan ke bawah. Dalam keluarga Polinesia, Hawaii, Mori, Tonga, Kepulauan Easter dan juga Tahiti. Okay, kalau kita lihat di sini, bahasa Melayu ni berasal daripada filem bahasa Austris, rumpun Austronesia, rumpun Austronesia. Daripada rumpun Austronesia wujudnya keluarga Nusantara. Okay, kita lihat keluarga Nusantara. Keluarga iaitu umur 2,500 tahun dan ke bawah. Okey, keluarga Nusantara. Pecahan daripada keluarga Nusantara: sub keluarga Indonesia Pusat, sub keluarga Filipina Formosa. Okey, di bawah sub keluarga Indonesia Pusat ada bahasa Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Sasak, Tomini, Sulabakon, Toraja, Gorontalo, Loinan, Bungku Laki, Sulawesi, Munabutong, Ambon Timur. Manakala sub keluarga Filipina Formosa, bahasa Tagalog, Ilocos, Bicol, Bisaya, Sulu, Palau, Tombulu, Formosa, Batan, Ibanak, Igorat, Mangindanao, Tingyan, Tonsel dan Tondano. Okay, ini adalah keluarga
Nusantara. Terdapat dua subkeluarga Indonesia Pusat dan subkeluarga Filipina Formosa. Itu salah silah bahasa Melayu. Jadi sekarang di bawah tajuk sejarah dan perkembangan bahasa Melayu 1.13, hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Okey, terdapat dua hipotesis tentang asal-usul bahasa Melayu. Okey, hipotesis yang pertama mengatakan bahasa Melayu ini berasal dari Asia Tengah. Okey, ini adalah tokoh yang pendapat bahawa hipotesis berasal pada Asia Tengah. Hendrik Caspar Kuhn, iaitu buktinya jumpaan beliung di Kepulauan Melayu, Sumatera Selatan, Sungai Huang Ho, Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, Sungai Salween dan Sungai Brahmaputra. Okay, kajian tokoh One Henny Golden, iaitu zaman Neolitik 2000 Masihi, Melayu Proto mengamalkan budaya Dongsun dari Yunan berhijrah ke Asia Tenggara. Manakala zaman Logam 1500 tahun Masihi, iaitu Melayu Jutro, mahir ilmu pelayaran dan bintang, ilmu membuat peralatan perburuan dan pertanian, dan menuturkan bahasa Melayu purba. Okay. Ini hipotesis yang pertama tentang asal-usul bahasa Melayu, dikatakan berasal dari Asia Tengah. Okay, seterusnya hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu dikatakan berasal dari Nusantara. Okay, ini tokoh yang beri pendapat ni Dwayne. Itu perkembangan berasal dari Melanesia dan Formosa kerana kesamaan aspek bentuk kata dan struktur bahasa. William Marsden, serumpun dengan bahasa Austronesia Timur, bukannya dari Asia Tengah. Ini pendapat William Marsden. J. Crawford, jumpaan fosil manusia Jawa yang berusia 2 juta tahun di Nusantara. Kebudayaan Sumatera dan Jawa telah menonjol pada abad yang ke-19. Okay. Seterusnya yang mengatakan hipotesis tentang asal bahasa Melayu di Nusantara, faktor geografi. Orang Melayu merupakan pribumi Nusantara kerana pentas Sunda dan pentas Sahul terpisah akibat pencairan glasier. Jadi untuk sesi pada kali ini sampai hipotesis tentang asal-usul bahasa Melayu, iaitu bagi tajuk sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. Okay, saya rasa untuk sesi kali ini sampai di sini sahaja. Saya harap perbincangan saya ini dapat memberi manfaatlah pada semua pelajar, terutamanya pelajar semester 1. Dan selepas ini sesi saya akan beri penerangan tentang bahasa Melayu kuno. Jadi sekali lagi saya harap penerangan saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan lebih bersemangatlah untuk kita mulakan semester 1 ni. Sekian, terima kasih.